Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk latihan esei 4, okey, pastikan semua orang tolong cuba tulis esei. Betul ke, salah ke, kita fikirkan kemudian Sebab macam saya pernah cakap, walaupun awak tak ada PT3, tak tahu lagi peperiksaan akhir awak tu ada ke tak ada, tetapi setiap kali awak hantar kerja dan saya tengok esei awak itu, pentaksiran ataupun penilaian saya terhadap awak masih berjalan. Jadi saya akan tengok awak. Ingat, awak kena dapatkan awak punya pentaksiran. Kalau awak tengok dekat modul depan tu, awak nampak tak TP1 sampai TP6, paling bagus adalah TP6. Awak siap modul saya, sekurang-kurangnya saya akan bagi TP3. Kalau tak siap, buat sikit-sikit je bawah daripada tu. Kalau tak buat langsung, kalau hadir tak buat langsung, TP1. Kalau langsung tak hadir, tak ada TP langsung. Okey. Jadi dan penentuan TP awak, yang TP tu kan, TP1 and TP1 ataupun sampai TP6 adalah untuk menentukan kelas tingkatan 4 awak. Dia macam tahun lepas punya pelajar. Tak ada exam, tetapi bergantung kepada pentaksiran PBD. Okey, sebab tu saya punya pentaksiran PBD saya akan buat dengan telus. Bukan saya main bukannya saya main ikut suka-suka je nak bagi markah. Okey, bergantung pada usaha awak. Okey, tengok esei. Esei. Okey, huraikan kesan pembentukan negeri Melayu tidak bersekutu terhadap pentadbiran negeri Melayu. Okey, kita baru je tengok tadi. Kesan soalan ni direct. Soalan ni adalah soalan bentuk fakta. Fakta maksudnya tidak boleh kelentong. Okey, jadi kita akan macam biasa. Untuk esei, kita akan mulakan dengan intro ayat. Intro ayat ambil daripada soalan. Biasanya lah ambil dari soalan. Okey. Okey, tengok Ambil. Kesan pembentukan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu terhadap pentadbiran negeri Melayu ialah, okey. Ni ambil soalan. Sini sampai sini lah. Sampai sini. Jadilah ayat begini. Okey. Macam mana nak sambung kat sini adalah macam yang saya pernah cakap. Okey. Tengok markah, ada 6 markah. Okey, 6 markah. Okey, biasakan dia. Kita biasalah paling senang 3 fakta, 3 huraian. Itu standard. Paling basic 3 fakta, 3 huraian. Jadi awak dalam satu ayat, dalam satu ayat yang awak nak bina itu, pastikan dalam itu ayat yang sama ada fakta. Cuba buat sampai macam ni. Ada huraian. Okey? Ada fakta, ada huraian. Okey. Contohnya, mana nak cek jawapan? Jawapan itu berada di sini. Ni dia kesan dia. Yang kat sini lah yang kita dah buat tadi. Okey. Yang kita dah buat tadi, nampak ni. Saya dah highlight sini fakta, saya dah highlight sini huraian. Jadi kalau nak cari, pilih 3 fakta, 3 huraian. Okey. Katakanlah awak nak ambil yang senang, awak nak ambil yang ini pun boleh, ini pun boleh. Katakanlah ambil 3. Ini senang, ambil inilah. So ambil satu huraian di sini, satu huraian di sini, dan satu lagi huraian di sini. 3 fakta, 3 huraian. Okey. Macam mana nak masukkan ayat? Okey. Okey. Ambil balik ini intro. Okey. Ni sampai ni kita panggil dia intro jawapan. Okey, tolong tulis intro jawapan, gunakan sampai SPM. Okey, kalau tak ada intro jawapan, biasanya awak kena tolak markah. Okey. Rugi kita tak tahu markah kita dapat berapa. Lepas tu kena tolak kan. Okey. So saya ambil satu. Okey, intro kesan pembentukan negeri Melayu tidak bersekutu terhadap pentadbiran negeri Melayu ialah, okey, gunakan kata hubung ialah daripada segi kedudukan sultan. Okey, ni fakta.
daripada kedudukan sultan. Kerana, okey, kerana, gunakan kata hubung. Okey, kerana, nampak kita satu ayat kita tak berhenti lagi. Kerana kuasa sultan semakin berkurang. Okey. Huraian. Walaupun masih kekal sebagai pemerintah negeri. Okey. Fakta satu huraian Okey. Ataupun awak nak kata kerana kuasa sultan semakin berkurang kerana sultan hanya berkuasa dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja pun boleh. Tapi ni saya buat satu ayat baru. Hal ini kerana sultan hanya berkuasa dalam agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, sahaja. Okey, so dekat sini awak dapat 3 dah markah. 3 markah. Okey, so yang lagi 3 markah. Okey, boleh cari lagi satu isi untuk awak tulis. Cikgu, ni contohlah soalan awak kan. Cikgu, saya rasa saya tak nak. Saya rasa saya nak buat ayat saya sendiri. Ayat cikgu macam tak best. Okey, it's okay. Boleh guna ayat awak sendiri. Asalkan bertepatan dengan jawapan, saya tak ada masalah kecuali lari sangat dengan jawapan tu, masalah lah. Tapi kalau awak nak olah sendiri, nak pilih ayat awak sendiri, nak gunakan bahasa awak sendiri, jangan bahasa Tamil, bahasa Cina sudahlah. Okey, bahasa Melayu standard, olahan ikut gaya bahasa awak sendiri. Boleh so ni tak cukup lagi 3 markah. So boleh tambahlah untuk 3 markah. Okey, ambil dari situ je. Okey, soalan yang kedua. Okey. Yang kedua, sekiranya anda Perdana Menteri, berangan sekejap sebab kalau awak tengok awak punya TP6, tengok balik yang TP6 yang depan tu, biasanya tulis menjana idea maksudnya nak suruh awak bagi TP6, biasanya akan minta awak bagi cadangan. Okey, bila dia minta awak bagi cadangan, automatik soalan itu adalah kebat. Maksudnya tidak ada skema ataupun tidak ada benda yang kalau awak bagi jawapan tu selagi dia logik, semua boleh diterima. Kena logik lah, jangan tak logik. Okey, sekiranya anda Perdana Menteri, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan negara. Okey, so awak akan mulakan dengan intro. Sekiranya saya, anda tolong tukar menjadi saya. Kata diri ketiga tukar menjadi kata ganti diri yang pertama. Sekiranya saya Perdana Menteri Malaysia, langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan negara ialah okey, biasa 6 markah. Okey, berapa fakta, berapa huraian? Yes, 3 fakta, 3 huraian. Okey. Okey, so antaranya yang boleh awak ambil, memajukan negara. Okey, dari segi apa? Okey, jangan jawab begini jika tidak boleh begitu, jangan begini. Jangan jawab kata dari segi politik, ekonomi dan sosial. Okey, tak nak macam ni. Bukan jawapan ni salah bukan jawapan ni salah. Saya nak awak pecahkan. Okey, dari segi politik apa? Dari segi ekonomi apa? Dari segi sosial apa? Itu maksudnya memajukan negara ni. Soalan ni umum je. Kalau kata politik, dia berkaitan dengan sistem pentadbiran. Okey. Kalau kata ekonomi, dia berkaitan dengan apa saja yang boleh membawa pendapatan negara lah. Pendapatan negara. Kalau kata sosial ada banyak. Kita ambil sektor yang popular iaitu kita boleh ambil pendidikan dan kesihatan. Senang.
Sosial dia banyak, tapi saya bincangkan sikit dulu. Kalau nak kata sistem pentadbiran, awak boleh kata dia sama ada awak punya pemimpin kena jujur ke, okey, tak ada korupsi, ataupun awak nak kata sistem pentadbiran yang sistematik pun boleh. Okey, supaya politik menjadi stabil. Lemak tak muat. Politik stabil lah. Okey. Pendapatan negara meningkat. Okey. Ekonomi ni ada banyak. Awak boleh kaitkan dengan pelbagai sektor. Contohnya sektor awak boleh kaitkan dengan ekspor ke, okey, bidang pertanian ke. Biasanya famous adalah bidang pelancongan lah kan, tapi sekarang ni pelancongan macam tak boleh lah. So dia dah jadi tak relevan dah sekarang pelancongan dah tak jadi relevan. So awak boleh fokus kepada bidang pertanian lah dan juga sumber makanan. Okay, pendidikan dan kesihatan. Okay, awak boleh tingkatkan infrastruktur pendidikan, contohnya seperti sekolah ke, okay, kemudahan ICT ke. Kesihatan dari segi hospital ke, ubat-ubatan ke. Okay, senang saya bincang kat sini, nanti awak dapat idea untuk tulis. Saya memang tak akan saya tunjukkan tadi je cara penulisan, yang ini awak cuba tulis sendiri. Dan untuk dapatkan tulisan kebat, awak biasa rangka isi macam ni dulu. Jangan terus tulis jangan terus tulis, kecuali lah pelajar yang dia dah tahu dia nak jawab apa. Tapi kebanyakannya yang tahu nak jawab apa tu sikit sangat pelajar tu, sikit sangat. Yang lain-lain tu mesti awak cuba buat rangka dulu apa yang awak nak tulis. Lepas tu baru awak mula tulis. Gunakan cara penulisan yang betul lah. Okay, gunakan cara penulisan yang betul. Gunakan penanda wacana. Okay, contohnya sekiranya saya Perdana Menteri Malaysia, langkah-langkah yang boleh diambil untuk majukan negara ialah menstabilkan politik negara melalui sistem pentadbiran yang sistematik. Okey. Pentadbiran sistematik. Okey, contoh. Okey. Dan bila awak titik, maksud saya sebenarnya bila awak titik nak mulakan ayat baru, awak mulakan langan penanda wacana. Selain itu, apa awak nak buat? Ni saya bagi 2 markah aja kat sini. Cikgu tak nak cikgu saya ada idea lain. Okey, buat idea awak. Kalau nak ambil idea ni, saya bagi 2 markah aja. Yang lebih pada 4 markah tu gantung kepada ayat awak sendiri. Okey, so nanti kita akan jumpa dekat Google Meet lah. Okey, so sampai sini je. Terima kasih.